bukannya sunat, bukannya harus. Selagi dia bergelar apa kata Muslim, wajib dia menuntut ketika syahwat tersebut. Usul berkaitan segala ilmu akidah, ada ilmu dasar, ilmu akal, berkaitan dengan agama. Sejauh mana sehingga dia boleh bezakan antara dia makhluk dengan khaliq itu. Sejauh mana di mana kedudukan dia sebagai makhluk ataupun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun sejauh mana di mana Allah Subhanahu wa taala ini ditetapkan sebagai khaliq. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah menyebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tuan-tuan, selagi tidak selesai persoalan usul, maka akan masalah pada fiqh, masalah syariat ini. Maka ilmu kedua adalah berkaitan ilmu syariat sebab kita pakai fiqh. Berkaitan dengan hukum itu, hukum sunnah, harus, haram, makruh, wajib. Hukum lima itu adalah cabang kepada hukum-hukum taklifi ataupun kita kata pecahan daripada yang bahagian kedua disebut sebagai hukum-hukum wada'i. Dan baik berkaitan dengan halangan, mani ataupun syarat. Itu kita berkaitan hukum fiqh. Selesai masalah solat ni, bilakah wajibnya, bilakah sunnahnya, bilakah haram, bilakah harusnya, bilakah segala persoalan fiqh. Selesai macam wajib ni tahap mana? Wajib tahap kita buat ibadah kadang kita yakin. Wajib ni ke situ. Ada kata kita buat ibadah kadang kita tidak yakin, hatta kita solat sekalipun tak yakin betul atau tidak ilmunya, maka itu ada masalah dalam persoalan fiqh. Takbir aku ni betul ke tidak? Maka kalau kita tidak boleh jawab dengan ilmunya, maka solat kita tidak akan ada masalah. Sebab solat kita bukan berdasarkan ilmu, solat kita berdasarkan tiruan. Masuk surau A, lain takbir. Masuk surau B, lain pula takbir. Pergi Masjidil Haram, lain pula takbir. Sudah, mana satu betul. Maka betul atau tidak itu bergantung kepada ilmu kita belajar, sumber ilmu yang kita dah dapat. Maka apa yang kita buat ini harus wajib, harus intinya wajib, wajib berdasarkan dalil atau kita kata ilmunya. Maka sesuatu yang tidak bersumberkan kepada ilmu itu adalah tiruan ataupun bukan asli. Contohnya kalau tanya kita kenapa kita solat, orang suruh solat lah. Itu bukan persoalan, itu bukan kita kata jawapan, itu bukan ilmu. Kenapa berdiri? Saya tengok orang berdiri kan, itu bukan ilmu tuan-tuan, itu ikut tiruan. Dia kata itulah tahap ilmunya. Kemungkinan besar ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kena jawab soalan kenapa berdiri? Ada dalil ni. Dalam hadis Nabi begini menyebut. Maka daripada dari mana sumberkah ilmu itu? Sumbernya belajar. Sebab itu asas Islam ini dengan ilmu itu. Setiap perkara disumberkan kepada ilmu, dan bahkan Nabi pun mewariskan kepada kita kitab ilmu. Sehingga dijamin oleh Nabi SAW, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, itu berkaitan dengan kitab Allah, itu Al-Quran, berkaitan dengan sunnah Nabi SAW dan hadis. Dan Nabi menjamin bahawa selagi berpegang kepada kedua-dua benda ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Sebab sumber ilmu di situ. Setiap perkara yang bertentangan dengan kedua sumber utama ini, maka automatiknya dia tertolak. Atau kita kata dia dianggap sesat. Maka itu cabang fiqhnya. Segenap perkara yang kita buat di dunia ini tidak lepas daripada fiqh. Segenap bidang, ibadahnya, munakahatnya, muamalatnya, segala perkara tidak lepas daripada hukum fiqh. Pasti akan ada harusnya, pasti akan wajibnya, pasti akan ada sunnahnya, pasti akan ada makruhnya, pasti akan ada haramnya. Maka kena selesai kepada semua perkara tersebut sehingga kita dapat ibadah dalam keadaan sempurna. Ini nak buat satu tanya ustaz, nak buat satu yang ustaz, nak buat satu okey. Tapi ustaz pun ramai sekarang ni, ustaz Google paling hebat. Saya macam ni. Ustaz Google ni banyak jenis. Ada ustaz mazhab lain, di tempat lain. Maka berhati-hati dengan sumber yang kita dapat daripada internet itu. Kadang-kadang sumbernya tidak tepat, atau kita kata dalam keadaan rujukan yang dibuat itu
kita kata kena bahawa sebarang hukum-hukum yang keluar itu kadang-kadang tidak menepati dengan keadaan yang sebenar. Sembrono jawab, kita kata tanpa merujuk benda-benda yang tabat. Yang ketiga adalah bab tasawuf. Ini cabang ketiga. Tasawuf ini adalah macam mana kita nak letakkan, kita kata kita benar-benar merasai diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam keadaan kita boleh benar-benar merasai Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Khalik. Tuan-tuan, ramai hari ini, bukan ramai, wajib setiap orang ada agama. Etis macam mana sekalipun dia menafikan diri dia ada tak ada Tuhan, akan ada bisikan jiwa yang menyebut sesuatu perkara yang tidak boleh halal, dia tidak boleh halang, dia tidak boleh melawan. Itu kuasa apa-apa sahaja semula jadi dan sebagainya, maka dia terpaksa tunduk pada satu benda, itu juga dianggap tu Tuhan. Maka tuan-tuan, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang mengaku ada Tuhan tapi tidak merasai Tuhan. Begitu juga kita hari ini, ada agama tapi kita tidak merasai agama itu. Yang kita sebut Islam itu cukup indah. Di manakah indah dia? Sehingga kita sebut pada zaman Nabi SAW, tak kala mereka ini berjumpa dengan Nabi dan berminat dengan agama dan mengikut Nabi SAW, bersyahadah hadapan Nabi, mereka mengakui dirinya hadapan Allah, mereka meletakkan segalanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka tidak sekali-kali akan berpusing ke belakang, sekalipun diacu dengan pedang dan sebagainya untuk mencabar akidah mereka itu. Mereka sanggup letakkan, kita katakan bahawa nyawa di hadapan Allah SWT, kata galang ganti menjadi nyawa untuk agama. Nyawa itu tidak berharga di sisinya. Andai kata agama itu menjadi taruhan. Tuan-tuan, kita menerima syahadah yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar, Sayyidina Ali, Umar dan sebagainya, sahabat-sahabat yang hebat yang lain menerima syahadah yang sama, tapi mereka merasai agama berlainan. Tidak seperti kita merasai agama hari ini. Macam mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah tak kala untuk masuk ke solat boleh menangis terisak-isak untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga untuk berhadapan dengan Allah yang sama. Sifat Allah tidak pernah berubah, kekuasaan Allah tidak pernah berubah, tapi kita tidak merasai benda yang sama. Adakah Islam yang kita terima hari ini tidak sama seperti yang Islam diterima oleh para sahabat atau para ulama, para tabi'in? Adakah itu tidak sama? Maka tuan-tuan, jaminan keselamatan agama ini tidak ada seperti mana dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima benda yang sama, tapi kenapa perasaan kita tidak sama? Disebabkan sejauh mana kita menerima ajaran agama itu sendiri. Maka tuan-tuan, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kata ketiga cabang agama tadi tidak didalami, tidak diajari, tidak dipelajari, tidak diamali, maka agama kita akan rosak. Ada orang hebat dalam fiqh ni, hebat, kadang-kadang lacking dalam bidang tasawuf ni, boleh berdebat sana sini, tapi kadang-kadang cukup kurang tawaduknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semua gambar merasai benda yang sama. Ada orang kurang dalam sudut fiqhnya, alim dalam sudut akidahnya, tapi ada kadang-kadang kurang sudut tasawufnya. Hebat dalam tasawufnya, kurang fiqhnya, kadang-kadang lacking dalam sudut kita kata akidahnya. Kita kata kesepaduan ketiga-tiga perkara ini tujuannya adalah untuk keseimbangan, untuk membina keadaan peribadi kita orang Islam itu sendiri agar bertepatan dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulnya. Maknanya gini tuan-tuan, tasawuf ini dimenjari kedua-dua bidang. Kita kata bidang fiqh dan bidang usulnya. Kita jangan melihat tasawuf ini dalam satu keadaan kita nampak orang berzikir tak berhenti 24 jam dengan kitabnya, dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan Qurannya. Anda kata itulah gambaran Islam yang sebenar, maka kita tidak akan nampak macam mana sejarah Nabi SAW. Sebab sempurnanya agama itu, Islam itu ditunjuk oleh Nabi SAW, yang telah disahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sebagai macam mana sempurnanya agama, tengok batang tubuh Nabi SAW, tengok pergerakan Nabi SAW. Sebab itu disebut kita ni setiap kali datang Maulid Rasul dan sebagainya sambut. Tapi sebenarnya kita, apa yang perlu kita buat adalah yang sampai dalam masalah menghayati
setiap sirah perjalanan hidup Nabi bermula kelahiran Nabi SAW atau sebelum Nabi SAW sejarahnya sehingga wafatnya Nabi SAW. Anda kata tidak memahami sejarah sirah Nabi SAW, tuan saja kita tidak akan faham agama itu. Confirm tak akan faham. Sebab seluruh 30 juzuk Quran yang kita baca setiap hari itu berada dalam sirah Nabi SAW, berada dalam setiap pergerakan Nabi SAW. Maka tuan-tuan, anda kata tidak memahami sirah Nabi, kita telah kurang satu rukun Islam, rukun iman, itu percaya pada Rasul. Cintanya tidak ada, pengorbanan tidak ada, sejauh mana merasai pentingnya agama tidak akan ada dalam diri. Dan ada hari ini tuan-tuan, persoalan agama sentiasa dicabar di luar sana, berbagai-bagai bentuk cabaran-cabaran yang ada. Sama ada disumber daripada faktor munafik. Munafik ni siapa? Orang kita juga, sama nama macam kita. Islam sama juga, tapi Allahu Akbar, cabaran yang paling besar orang sama kita, ataupun cabaran daripada orang bukan Islam itu sendiri. Dengan cabaran-cabaran yang ada, anda kata kita tidak merasai sensitifnya Islam hari ini, tak rasa sensitifnya kita dengan agama yang cabar itu tuan-tuan, agama kita sebenarnya berada dalam keadaan kritikal, bermasalah dengan isu-isu kalimat Allah dan sebagainya. Hari ini cabar menghukum Allah dan sebagainya. Anda kata kita tidak rasa itu sebahagian daripada tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada sebagai tanda sensitif dengan agama hari ini. Anda rasa kita tidak rasa nothing, tidaklah sialah kami itu cukuplah kerja dalam bangunan yang sejuk ini tuan-tuan. Tidak ada nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tugas kita di dunia ini, banyak. Anda kata kita dibangkitkan sekadar untuk solat 5 waktu, sekadar puasa 30 hari, sekadar zakat, anda kata ada lebih, sekadar pergi haji. Quran kita tidak perlu setebal itu, tak perlu, hanya 5 muka surat cukup lah. 1 bincang syahadat, 2 bincang tentang solat, 3 bincang tentang puasa, 4 bincang tentang haji, 5 bincang tentang zakat, cukup. Tak payah letih-letih banyak-banyak. Kenapa perlu melalui proses 23 tahun? Sebabnya Islam itu adalah cara hidup. Bermula daripada kehidupan, atau kita kata bermula daripada dilahirnya kita di dunia ini sampailah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diuruskan oleh agama, bermula kita bangun tidur sampailah kita tidur, kita diuruskan oleh agama. Maka anda kata kita tidak tahu perjalanan agama dalam hidup kita ini tuan-tuan, maka sebenarnya kita berada dalam keadaan cukup rugi, cukup jauh daripada kehendak-kehendak agama. Maka tuan-tuan dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab atau kita kata penawar bagi hati. Kitab ini kita pondok ni. Sebab aku nak buka, tengok ada orang hebat depan saya ni. Orang kalau salah baca minta maaf. Kita nak menuntut pun ada kelas, saya datang kelas. Kalau ada kelas ni saya dah masuk kelas ini. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Itu nama penulis dia. Kitab pondok ni tuan-tuan kena belajar daripada muka kitab. Dia tak akan buka dari tengah. Kitab 5 dulu lah. Kenapa buka kitab 5, bab 5 dulu? Bab kahwin. Laju situ baca dia. Tak boleh. Kitab pondok ni daripada kulit depan ke kulit belakang, dia akan tahqiq satu-satu, dia akan baca penulis tu siapa, dia akan terangkan siapakah penulis itu agar kita kenal siapa yang menulis. Maka tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili ini bunyi macam kenal, bunyi macam orang Indonesia, tapi bunyi nama Arab. Islam nama Arab, pengaruh dia di situ. Kalau kita tidak ada pengaruh Arab, nama kita lain contoh hari ni, jering, petai, pokok seneng, pokok melur, melati, semua ada. Anda kata orang Arab tak datang, nama kita akan jadi Melayu. Contohnya mudah. Kalau kita pergi ke Rumah Panjang ini tuan-tuan, KSA Malaysia contohnya, pergi ke Rumah Panjang, jumpa nama Thomas Edison pun ada kat sana, tapi bukan yang dahulu kala lah, masih hidup lagi tu.
jumpa Michael, jumpa John Travolta, semua ada kat situ. Tapi nama orang dalam tu sepatutnya bukan itu. Nama orang dalam tu sepatutnya petajirin yang begitu-begitu. Tak sengaja ada petajirin tu. Dia ni asli mana sepatutnya nama itu. Tidak ada sepatutnya nama Nelson Mandela dan sebagainya. Tapi kenapa nama demikian boleh wujud di tengah-tengah hutan? Dari mana datangnya nama? Dalam mimpi ke? Beranak-beranak mimpi Nelson. Nama Nelson lah biasanya. Tuan-tuan, ada orang hantar nama tersebut, ada orang bawa nama tersebut. Dari jauh datangnya. Itu bukan nama pulang Melayu. Itu bukan nama orang Melayu. Itu nama orang-orang barat, orang-orang Holland dan sebagainya, orang putih. Tapi kenapa boleh sampai di tengah-tengah hutan itu? Sebab mereka bawa agama. Dengan yakin mereka masuk ke tengah-tengah hutan itu, syahadahkan mereka dengan agama tersebut. Syahadah jugalah, syahadahkan dengan nama Nelson, dengan nama itu. Sebab apa? Mereka ada kekuatan untuk masuk. Sebab mereka merasai kepentingan agama itu untuk bawa kepada orang lain. Kenapa kita jarang jumpa nama-nama Musa, Muhammad, Ahmad dan sebagainya di tengah-tengah hutan? Sebab kita tengok orang kita sejauh mana kita rasa pentingnya agama itu pada diri kita dan kepada orang lain. Kita tak payah tengok orang lain, rujuk pada diri kita sendiri. Sejauh mana kita rasa pentingnya agama itu dalam kehidupan diri kita dan kepada orang lain. Abdul Qadir Muhammad Abu Talib Al-Indonesi, lahirnya daripada negara Indonesia. Bukan orang Malaysia, orang Indonesia, orang Nusantara, orang Melayu kita, orang Melayu lah kita kata. Kalau kelompok Indonesia, sebelah Thailand, sebelah Malaysia, sebelah Brunei, sebelah Singapura, sebahagian besar yang kata kulit sawo matang dan sebagainya itu kita patternkan sebagai orang Melayu. Nusantara itu begitu disebutnya. Maka dia sambung lagi namanya disebut Al-Mandili, Khuwaidin, Talibul Ilm Al-Syarif. Apakah Khuwaidin? Khuwaidin ini maknanya adalah khadam kecil. Ini kita kata macam mana ulama-ulama itu walaupun ilmu yang Allah tuan-tuan hebat, tapi mereka masih merasa itu terlalu kerdilnya di hadapan Allah SWT, terlalu kerdilnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Khadim ini khadam kecil. Kalau kata khadam itu besar sedikit, tapi kalau disebabkan Khuwaidin dan kita sebut Khuwaidin, talabah ilmi asyarif, sebagai kita kata khadam kecil dalam menuntut ilmu Allah SWT cukup mulia. Ini kita kata orang yang menghambakan diri dalam bidang ilmu sampai tahap menulis kitab dia cukup banyak tuan-tuan, masih merasa kecil dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni satu kitab tak boleh lalu, tapi tak dekat internet boleh banyak macam-macam jenis macam kitab lah tarik tu. Tapi Allah merasa hebat. Datang satu apa? Cerita baru dan sebagainya, bahagian ulas kita paling hebat ulas ni. Tuan-tuan, ulama Islam cukup takut dengan perkara-perkara demikian. Imam Malik sendiri tak kala ditanya, dia kata tak tahu jawab. Wallahu a'lam. Kita segan ya Allah Taala ni. Boleh jawab ke gini. Adalah kita dia datang tu. Macam-macam sumber datang. Tuan-tuan, kadang-kadang apa yang kita jawab itu salah. Sebab kita tidak berhati-hati dengan ilmu yang kita ada. Al-Mandili ni apa? Al-Mandili ini keturunan dia Mandali. Keturunan dia Al-Mandili itu. Dia lahir di mana? Dia lahir daripada kampung namanya Kampung Sigalangan. Ada kampung Sigalangan kat sini kan? Kampung Sigalangan, Tampabuli Selatan, Sumatera Utara, sebelah Indonesia. Dia carilah kampung dia. Lahir bila 1910. Ada orang lahir 1910 sini. 1910 lahirnya, meninggalnya 1965. Tak panjang umur dia, sekitar 55 tahun sahaja. Tapi ilmu hebat. Imam Syafi'i pun tak banyak umur dia tuan-tuan, 50 lebih kan, 54-55 sekitar Imam Syafi'i. Tapi 15 tahun umurnya dah menjadi mufti dalam Masjidil Haram. 15 tahun. Kita 15 tahun kita buat apa ni? Allahu Akbar. Tapi ada orang baru baca 3 kitab komen Imam Syafi'i itu. Allah, kita rasa tak tahu macam mana. Kita rasa orang boleh komen Imam Syafi'i. Orang zaman dia Imam Malik,
menghormati sama ulama. Contoh Imam Syafi'i ini satu ketika semayang dalam masjid yang ada makam Imam Malik, semayang subuh dia semayang hari itu tidak ada kunut. Sebab beri salam, maka murid dia tanya belakang, Syekh dah ubah fatwa ni, tak ada kunut kita hari ni. Bukan, maka Imam Syafi'i jawab, bukan aku ubah fatwa, aku hormati makam yang ada dalam masjid ini, Imam Malik. Sebab apa? Fatwa dia kata kunut itu bukan sunat muakkad, tak perlu baca kunut dalam subuh. Maka tak baca ni, sebab apa? Orang dah mati dah tu. Sama-sama ulama itu tempatnya. Kita ni Allah Akbar, cukup jauh dengan kita kata rasa rendah diri dengan ilmu yang kita ada. Pekerjaannya hanya bukan pekerjaan dia. Bapak kemudian hanya petani. Mendapat pendidikan awal dari sekolah Belanda. Masuk juga sekolah Belanda. Tahun 1917 sebab Indonesia dijajah oleh Belanda. Kita dijajah oleh British, iaitu Indonesia. Kemudian menamatkan darjah 5 pada tahun 1923 dan datang ke Kedah. Belajar di Kedah, pondok Kedah tuan-tuan. Orang sana datang ke Kedah belajar pondok Kedah. Antara pondok dia masuk, banyak pondok dia masuk, tuan-tuan, banyak guru-guru dia di Kedah. Antara pondok dia masuk Darus Sa'adah Al-Islamiyah di Titi Gajah. Itu pada awal tahun 1923 tu. Kemudian tahun 1936 setelah berapa lama berada di Kedah, 1936 itu lebih kurang 13 tahun pergi melanjutkan pelajaran ke Mekah. dengan beberapa syekh di Mekah. Dalam beberapa tahun sahaja dijazahkan oleh syekh-syekh Mekah itu untuk mengajar dalam Masjidil Haram. Boleh jadi guru di Mekah. Ini kita kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi ini. Berapa lama dia mengajar di Mekah itu? Lebih kurang 25 tahun mengajar dalam Masjidil Haram. Bukan senang tuan-tuan. Orang Melayu belajar di Arab, nak mengajar orang Arab pula ni, orang Mekah ni. Untuk mendapat ijazah bukan satu benda yang senang. Sehingga kita kata diceritakan bahawa Dr. Wahab Zuhaili sebelum dia menamatkan kitab tafsirnya, Tafsir Al-Munir, berapa lama itu? 15 tahun. Jadi tafsir Al-Munir sahaja hampir 9 jilid dalam bahasa Arab itu 15 tahun dia tulis. Sebelum tamat kitab itu, syekh-syekh di Damsyik tidak istihad, dia ulama kibar lagi. Hanya ulama sahaja, bukan ulama kibar. Itu nak tulis kitab lah tu. Kitab Fiqh Islam adalah tu belas-belas jilid dia tulis. Baru tahap ulama di kalangan syekh-syekh di Damsyik. Kalau Indonesia ni berapa orang boleh buat macam tu? Tapi ulama Indonesia ni ramai. Ulama yang tak tahu dah taraf ke mana tuan-tuan. Tapi dah kita letak sebagai ulama. Itu kita kata berbezanya pandangan ilmu antara baru meninggal. Kalau Nusantara sebelah kita lah, baru ni Ustaz Ismail Nur juga hebat ilmu dia tuan-tuan. Ustaz Harotai sehingga digelarkan dia tanah Arab dengan Maulana. Orangnya hebat, tanah Melayu jadanya. Kalau sebelah Arab baru meninggal baru ni Dr. Abdul Qadir Zaidan, itu peringkat mujtahid. Ditembak mati dalam masjid Syekh Ramadan Al-Buti, itu peringkat mujtahid. Peringkat mujtahid cukup sukar dicari hari ini tuan-tuan. Cukup sukar. Hanya tinggal beberapa orang sahaja. Yusuf Qaradawi dah tua dah, tapi tak babur lagi. Dah tua sangat-sangat. Otaknya tuan-tuan Yusuf Qaradawi ni foto finish dia panggil. Tengok je ingat. Kita tengok tak ingat, tengok tak ingat. Dia tengok ingat. Ini kita kata Yusuf Qaradawi. Cukup hanya beberapa orang ulama sahaja hari ini tuan-tuan yang menongkah dunia, yang bawa ilmu-ilmunya pada hari ini. Yang kita risau sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan menaruh ilmu di dada-dada umat Islam itu begitu. Bangun pagi hilang, ABC tak ingat. Bangun pagi esok 1, 3 tak boleh kira. Bangun esok sekali lagi sifir 1 hilang. Itu bukan Allah tarik ilmu begitu. Allah tarik ilmu di kalangan umat Islam ini. Allah tarik macam mana? Allah tarik dengan matinya ulama.
Tak kala matinya ulama, maka manusia akan merujuk orang-orang yang jahil. Tak kalau orang jahil ini berdagang dalam dunia itu, dalam masyarakat itu, maka mereka akan sesat. Maka tuan-tuan mati seorang ulama bukan esok gantinya, kemungkinan 100 tahun akan datang kalau ganti seorang lagi. Tapi kalau mati pelawak seorang, esok ganti 10 orang, tak ada masalah. Pelawak cukup mudah, tapi ulama cukup suka. Maka tuan-tuan bukan Allah Subhanahu wa taala, kitab yang tulis oleh penulis selain dari kitab ini, kitab yang tulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Muttalib ini sebanyak 24 kitab. Ada di kalangan bahasa Melayu dan ada dalam bahasa Arab, dan termasuk 6 terjemahan dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Merangkumi semua bidang. Ada bidang siasahnya, ada bidang akidahnya, ada bidang politiknya, ada berbagai-bagai bidang ditulis oleh Syekh ini. Dan antara ulama anak muridnya yang kembali ke tanah air sebab ramai di Mekah ni tuan-tuan ada perkampungan Melayu. Sebab itu kalau tak pandai bahasa Arab pergi Mekah tak ada masalah, boleh cakap Melayu, orang faham, orang Arab faham. Sebab di Mekah ini ada kampung Melayu dia. Sebab ramai orang kita dahulu pergi ke Mekah tahun 1900 awal dahulu pergi ke Mekah belajar dan tak balik. Ramai tak balik atau menetap di sana. Maka di Mekah ini ramai banyak perkampungan Melayu berpalangan orang petani, orang Indonesia, orang Melayu sendiri pun ramai. Dah sebulan dah tuan-tuan batuk. Bila nak berhenti tak tahu. Maka antara kitab yang tulis adalah kitab undang-undang, yang kita polis, antara kitab bertajuk Islam, Agama dan Kedaulatan Islam. Pada tahun bila? Tahun 1959. Lepas 2 tahun kita merdeka, dia tulis dalam bahasa Melayu kitab ni tuan-tuan, Islam, Agama dan Kedaulatan. Sebab tuan-tuan Syekh ini, Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Muttalib ini cukup pegang dengan arena politik tanah Melayu. Walaupun berada di Arab, cukup pegang dengan arena politik tanah Melayu. Semua bagian berada pada dia. Dia boleh tahu ceritanya, banyak cerita. Kalau orang mana di sekitar sana boleh tahu cerita-cerita sampai ke sana. Dan sekarang ini ada anak dia sendiri. Anak dia, apa nama anak dia tu? Mana anak dia? Tak bertulis pula. Syekh Muhammad bin Abdul Qadir diberikan ijazah untuk mengajar kitab di Masjidil Haram, sampai sekarang masih ada. Yang menetap di sana lah, banyak keturunan yang menetap di sana. Anak dia boleh mewarisi ini. Dan kebanyakan anak murid dia belajar di Mekah, balik ke tanah Melayu, buka pondok. Antaranya Syekh Abdul Rahman, buka pondok Sungai Durian di Kelantan. Bapa kepada Dr. Abdul Basit, kenal kan? Itu bapa dia anak murid kepada Syekh. Sebab itu kalau belajar kitab ni, kalau ambil jalan sanadnya dengan Syekh Dr. Basit ni tuan-tuan, dapat sanad sampai ke dia. Syekh ayahnya Syekh Abdul Rahman ini belajarnya tuan kitab ni, kitab Penawar Hati ini. Maka dia balik buka pondok, buka kitab itu juga, buka kitab ini, ajar. Maknanya sanad kita sampai direct kepada tuan guru dia, begitu. Dan datuk kepada Dr. Abdul Basit ni pula adalah antara ulama Kelantan, Syekh Muhammad Daud Al-Kelantan, itu datuk dia. Ulama-ulama cukup hebat, ada balik dia ramai tuan-tuan, tapi semuanya fakir-fakir dalam agama. Ini kita kata ke mana tak tumpahnya kuah kalau tidak kena nasi. Maka kita pandang anak kita hari ini tuan-tuan, ke mana kita nak bawa anak-anak kita? Dan kita sendirilah. Sebab Allah pesan suruh bawa kita dulu. Allah kata apa? Ku anfusakum ahlikum nar. Jaga diri kamu, pastikan diri kamu itu selamat dahulu. Selamat ke dunia sama akhiratnya. Macam mana pastikan selamat dunia akhirat? Tengok apa yang kamu buat hari ini. Tengok agama kamu sejauh mana kamu amalkan. Maka anda kata kamu selamat, kamu rasa kamu selamat sahajalah. Sebab kita tak ada dalil selamat tidaknya.
Sebab pada zaman Nabi pun Nabi sebut hanya beberapa orang sahaja antara Nabi sebut 10 nama sahabat yang akan pergi syurga. Sahabat lain ada lagi yang disebut dari hadapan sahabat dan sebagainya. Bukan ramai, sedikit. Hari ini kita tidak ada nama yang dijamin oleh Nabi ke syurga. Macam nak jamin kita selamat ke syurga? Hanya tidak ada jalan yang selamat melainkan kita ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu jalan yang ada. Sebab jalan itulah yang menyelamatkan Nabi dan para sahabat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat diri kita, lihat anak-anak kita, sebab Allah kata wa anfusakum, sebab dia ada related. Anak kata kita rasa kita selamat, anak kata anak bini kita tak selamat. Kemungkinan kita juga tidak selamat untuk berhadapan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, ya. Maka tuan-tuan bukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ilmu tasawuf ini mampu menundukkan jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak rasa hebat kita, tak rasa kaya kita. Sebab kaya dunia ni kaya sementara. Sakit dunia sakit sementara, sihat dunia sihat sementara. Semua sementara lah. Tak ada yang kekal abadi di dunia ini. Ini diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, kejar benda yang kekal abadi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan dalam Quran, Allah sebab Allah bertari fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa kejar Allah sebut wa ibtigha ini berebut. Macam kita beli shopping supermarket tu aja. One day sale, berebut sampai pukul 8 pagi tunggu depan pintu. Sebab apa? Takut ambil barang. Begitu juga Allah kata, Allah gambarkan akhirat ini berebut. Allah suruh rebut. Tak cukup ke? Cukup. Bukan tak cukup. Tapi Allah gambarkan rebut benda akhirat ini sebab benda itu cukup. Benda itu perlu direbuti. Anda kata tak rebut, kamu tak cukup, nanti nak bawa ke akhirat. Dengan umur yang ada ini, amal-amal tak akan cukup. Anda kata kamu tidak bersungguh untuk rebut-rebut ini, maknanya bersungguh. Apa yang akan disediakan oleh Allah di akhirat. Berkaitan dunia, Allah sebut wala tansa nasibaka. Tapi kamu jangan lupa dengan nasib kamu di dunia. Fi dunia, jangan kamu lupa dengan nasib kamu di dunia. Jangan lupa macam mana. Bukan kita kata kejar akhirat ini sampai kata malah kerja, kita mengaji atau 4 jam, kita beramal. Bukan begitu gambaran Allah. Gambaran Allah katakan bahawa sampai kamu mengejar akhirat itu, dunia kamu kena ambil. Anda kata kamu dunia kamu tak sempurna, kemungkinan akhirat kamu akan cacat. Sebab dunia ini yang akan menyempurnakan akhirat. Maka tuan-tuan bukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab akhirat itu nilainya abadi. Cantik akhirat cantik selama-lamanya. Kaya akhirat kaya selama-lamanya. Puas akhirat puas selama-lamanya. Nikmat akhirat nikmat senikmat-nikmatnya. Sebab digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmat dunia akhirat ini. Kamu celup tangan dalam air, yang terlekat di tangan itu, itulah nikmat di dunia yang kamu rasa. Apa hebat apa kamu rasa pun, itulah banyaknya. Yang lebih itu di laut Allah itulah yang Allah bakal berikan kamu untuk akhirat itu. Tapi hari ini tuan-tuan, mungkin kita sendirilah kadang-kadang kita abaikan apa yang bakal disediakan oleh Allah SWT di akhirat. Terlalu banyak abai tuan-tuan. Dengan solat kita tak jaga dengan sebaik mungkin, sempurnanya. Dengan puasa kita tak jaga sesempurnanya. Dengan amalan kita dan sebagainya. Maka tuan-tuan, apa yang kita nak bawa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bekalan yang cukup. Yang 70 tahun kita hidup tak lama, 80 tahun tak lama. Hatta anda kata Allah beri 1000 tahun tak lama. Sebab akhirat itu selama-lamanya. Anda kata dengan masa yang ada, dengan umur yang ada ini, kita tidak kejar sebanyak mungkin ilmu dan amalnya, maka confirm kita akan bakal merasai kerugian yang serugi-ruginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mengambil keberkatan, dan pihak ambil tak buka lagi tuan-tuan. Kalau jumpa kat kedai beli bersama-sama kita buka, baru cantik dia kitab begitu. Ulama silam baca kitab ini, ulama guru tak ada kitab, dah kitab dia dah ada, anak murid bawa kitab. Sekarang ni guru bawa kitab zaman sekarang, sebab guru tak ada ilmu juga kat dada, guru kena bawa kitab, anak murid tak bawa kitab lagi. Dia hebat lagi daripada guru. Bukan kat sini lah saja, orang wajib kat luar.
Maka kalau jumpa kat kedai ataupun Ustaz Amir boleh uruskan, boleh, bukan saya boleh baca, semua orang boleh baca kitab ni tuan-tuan. Sama-sama membaca. Walaupun sampai satu ayat, jangan satu ayat lah. Sekurang-kurang dapat ilmu. Kalau kita baca tanpa kitab ni, yang Jumaat lepas kalau sebut, apa kita sebut khutbah Jumaat lepas, itu dah tak ingat lah. Ya, belum lagi kitab Maka kita ambil keberkatan, kita sama-sama baca Fatihah, kita hadapkan kepada penulis kitab ini dan kepada ulama-ulama telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya kan aku iya kan mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasa setakat untuk hari ini. Mudah-mudahan diberikan ruang untuk sambung pada sesi-sesi yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.